Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya penyampai berita anda, Razan Syukrina Muhammad Razi. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mengupas tentang isu penyalahgunaan dadah. Apa itu dadah? Dadah merupakan bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk mensiasat, merawat atau mencegah penyakit. Seperti kita tahu juga, dadah ini mampu mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna jika dimakan, diminum atau dimasukkan ke dalam badan tanpa mengikut peraturan. Setiap yang berlaku pasti ada puncanya. Begitu juga dengan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara punca utama berlakunya pengambilan dadah adalah disebabkan oleh tekanan atau depresi. Hal ini disebabkan oleh kesibukan harian yang boleh menyebabkan tekanan kepada individu. Bagi golongan remaja, tekanan datangnya daripada rakan-rakan dan juga pelajaran, terutama dalam situasi penularan coronavirus yang memerlukan pelajar untuk belajar secara atas talian. Seterusnya, bagi golongan dewasa pula, tekanan datangnya daripada keluarga, pekerjaan dan juga kewangan. Mereka menggunakan alasan pengambilan dadah sebagai tempat untuk menenangkan jiwa daripada masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, bagi punca yang kedua ialah kurang perhatian ibu bapa. Ibu bapa sibuk mencari nafkah untuk menampung keluarga. Masa untuk meluangkan bersama anak-anak juga menjadi terhad, menyebabkan mereka merasa mencari kebebasan di luar. Anak-anak merasa bebas tanpa kawalan ibu bapa sehingga terjerumus dalam pengambilan dadah. Punca yang ketiga pula ialah datangnya daripada pengaruh rakan sebaya. Hal ini disebabkan oleh rakan sebaya merupakan orang yang paling rapat dengan remaja kerana lebih banyak meluangkan masa bersama. Remaja juga lebih mempercayai rakan-rakan berbanding ibu bapa dan mudah terpengaruh kerana sikap ingin mencuba datangnya daripada remaja. Disebabkan hal itu, remaja ingin mencuba sesuatu yang baru seperti pengambilan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersama saya Nurliana Bila binti Talha 17 DKA 18 F1014. Di sini saya akan meneruskan tentang kesan-kesan terhadap penyalahgunaan dadah. Kesan-kesan penyalahgunaan dadah terdapat 4 aspek iaitu individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kesan yang pertama ialah individu. Adalah salah satunya rosak akal dan fikiran. Melalui akal dan fikiran, seseorang menentukan haluan dan pertimbangan dalam erti kata sepenuhnya dapat membimbingkan seseorang ke arah jalan yang betul. Oleh itu, manusia dikatakan berbentuk menjadi imej yang paling mulia. Firman Allah Subhanahu Taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari surah At-Tin ayat keempat. Kesan yang kedua kepada keluarga, iaitu menjatuhkan maruah keluarga dan nama baik keluarga. Ini juga bakal membebankan keluarga dengan menghabiskan masa, tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. Kesan ketiga kepada masyarakat dengan mengancam ketenteraman awam dengan kejadian-kejadian jenayah seperti rompakan dan samun. Hal ini kerana terlalu ketagih dengan dadah sehingga melakukan kerja-kerja jenayah tanpa memikirkan orang lain. Kesan keempat kepada negara, iaitu negara perlu mengeluarkan kos yang banyak bagi menyediakan tempat pemulihan kepada mereka supaya mereka sembuh daripada ketagihan. Jadi, apakah langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan isu penyalahgunaan dadah ini? Antara langkah telah dilakukan ialah pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat. Misalnya diberi hukuman gantung kepada pengedar dadah. Hal ini kerana tanpa pengedar dadah ini, sudah tentunya penagih sukar mendapat bekalan dadah. Begitu juga kepada penagih dadah diberikan hukuman yang berat. Sebagai contoh, hukuman yang dikenakan bagi penyalahgunaan dadah sejenis syabu. Kesalahan mengedar dadah syabu iaitu antara 20 hingga 50 gram akan dikenakan di bawah Seksyen 3(A) Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Hukuman minima adalah 20 tahun penjara dan 15 kali sebatan, dan hukuman maksimal pula adalah sebanyak 30 tahun penjara dan 15 kali sebatan. Jika melebihi 50 gram, akan dikenakan hukuman mati iaitu gantung. Manakala kesalahan bagi memakan syabu
di bawah Seksyen 6/B Akta Penyalahgunaan Dadah Seksyen 27 boleh dijatuhkan hukuman maksima 10 tahun penjara atau 20,000 atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, diserahkan kepada Husnul Hatimah untuk menerangkan tentang lebih lanjut apakah langkah-langkah menangani isu penyalahgunaan dadah ini. Sekian, terima kasih. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah melaksanakan pendidikan mencegah dari penyalahgunaan dadah. Pihak yang berkenaan, sama ada pihak kerajaan ataupun swasta, dalam usaha untuk membanteras isu penyalahgunaan dadah perlu mengadakan pendidikan untuk mencegah. Sebagai contoh, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin perlulah menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memberi informasi, pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat, terutama golongan remaja, tentang bahaya dadah dan keadaan mereka. Selain itu, pihak yang berkenaan perlu mengadakan aktiviti co-curriculum seperti perkemahan, motivasi dan sebagainya bagi mengisi masa lapang dan tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Oleh itu, dengan terisinya masa lapang mereka akan mengelakkan diri daripada terjerumus dalam lembah najis dadah. Seterusnya, langkah ketiga ialah perlu mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan juga kerajaan. Hal ini bertujuan supaya sentiasa berganding bahu bagi sama-sama membanteras isu penyalahgunaan dadah yang semakin meluasa terutama di kalangan golongan remaja. Sebagai contoh, masyarakat dan pihak kerajaan perlu menjadi mata-mata serta bertindak pantas dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Ibu bapa perlu mengawasi dan bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka. Selain itu, kawalan kasam yang ketat perlu dilaksanakan. Untuk langkah sebagai ibu bapa perlu menjaga anak dan mendidik anak supaya menjadi orang yang baik dan tidak melakukan perkara-perkara yang buruk, dengan selalu memberi tunjuk azar, nasihat dan dorongan kepada mereka supaya tidak terjebak dan tidak terpengaruh dengan rakan-rakan. Selain itu, kawalan kastam yang ketat perlu dilaksanakan supaya kegiatan dadah tidak mudah untuk masuk ke negara kita. Kesimpulannya, dadah membawa banyak kesan buruk. Penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan banyak masalah sosial berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini juga dianggap musuh utama negara. Antaranya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya pihak kerajaan, hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut. Namun, ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Kita perlu insaf bahawa masalah dadah boleh membebankan keluarga dan negara. Akhirnya, kita haruslah terus memerangi dadah agar masyarakat kita tidak menjadi lemah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.